Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru di SPK. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi sedikit uh, makluman tentang bagaimana menggunakan Google Classroom untuk menulis ERPH kita untuk sesi akan datang, iaitu sesi 2024-2025. Baiklah, saya telah sediakan sedikit slide untuk rujukan cikgu. Okey, cikgu boleh tengok. Okey. Jadi untuk Google Classroom bagi sesi akan datang ini, kita menggunakan portal delima KPM, iaitu Google Classroom, di mana pada setiap minggu persekolahan, satu template Google Sheet ataupun kita kata RPH kita akan dihantar oleh admin. Jadi cikgu tak perlu upload atau apa-apa. Cikgu hanya tunggu template dan isi sahaja. Baiklah, untuk ERPH ini, ia akan digunakan oleh semua guru termasuk guru-guru di prasekolah. Okey, cuma untuk prasekolah templatenya sedikit berbeza dengan guru-guru di aliran perdana. Bagi guru-guru kaunseling, mereka akan menggunakan e-record yang sebagaimana telah digunakan sebelum ini. Jadi mereka tak perlu menggunakan template yang saya sediakan ni lah. Okey, dia ada teruskan dengan e-record yang sebelum ni. Baiklah, ini adalah beberapa langkah untuk guru yang pertama kali menggunakan Google Classroom untuk menulis ERPH. Sebenarnya untuk Google Classroom ni ada banyak fungsi ataupun apps yang cikgu boleh guna dalam pengajaran cikgu. Salah satunya kita menggunakannya dalam penghantaran ataupun pengurusan ERPH. Jadi pertama sekali cikgu klik ataupun type platform delima KPM 2.0. Okey, enter, kemudian cikgu akan dibawa kepada paparan delima cikgu masing-masing. Dan sekiranya cikgu adalah yang pertama kali masuk, dia akan minta sedikit persetujuan dan cikgu klik pada tu, dia akan keluar arrow anak panah dan klik here to log in. Pilih email delima saja. Email peribadi tak boleh ya, cikgu tak boleh akses menggunakan email peribadi. Pastikan hanya email MOE sahaja dan password. Okey, dan cikgu akan dibawa kepada paparan delima begini dan cikgu klik kepada Google Classroom, gambar Google Classroom, klik di situ dan dia akan bawa cikgu kepada paparan Google Classroom ataupun kumpulan Google Classroom cikgu. Okey, sekiranya cikgu menggunakan laptop atau PC atau tab, dia akan bawa kepada paparan macam ni lah. Ia bergantung kepada kumpulan-kumpulan Google Classroom yang cikgu dah pernah create ataupun yang cikgu dah pernah join. Okey. Kalau untuk paparan di telefon bimbit ataupun telefon pintar, inilah paparan dia. Okey, sedikit kecil, untuk cikgu just access tengok sahaja boleh, tetapi tidak digalakkan untuk menulis ERPH lah sebab agak sukar untuk cikgu type ataupun untuk copy paste di situ. Digalakkan kita menggunakan PC, laptop ataupun tablet. Tablet boleh ya. Okey, dan seterusnya kita tengok bagaimana cara untuk menulis. Okey, jadi bila cikgu dah klik Classroom tadi, cikgu akan dibawa kepada cikgu akan pilih dulu sebelum saya terlupa cikgu pilih dulu kumpulan ERP cikgu. Okey, ini sebab saya punya ada banyak, jadi untuk cikgu hanya satu sahaja. Okey, ERPH mengikut pentadbir lah, pemantau Jadi cikgu klik di situ dan dia akan bawa kepada paparan Classroom. Cikgu boleh klik assignment ataupun view instructions view instruction, dan akan ada paparan ERPH untuk minggu tersebut. Dan cikgu akan nampak di tepi nama cikgu tu dia ada perkataan assign. Okey, bila cikgu klik di situ, okey, untuk view, dan dia akan bawa cikgu kepada template. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk dia punya tutorial macam mana kita menggunakan Google Classroom. Okey, untuk ini cikgu boleh tengok dulu langkah-langkah dia saja. Okey. Okey, di dalam template itu cikgu boleh klik hari. Okey, klik bahagian hari, dia akan keluar. Tarikh cikgu kena isi. Cikgu boleh klik dan pilih kelas, mata pelajaran, tema, bidang dan juga tajuk pengajaran mengikut kelas cikgu pada hari tersebut. Okey, cikgu rujuk jadual waktu dan cikgu boleh klik di situ mengikut hari dan juga masa dan juga kelas mana
Untuk standard pembelajaran dan juga standard kandungan, cikgu boleh klik dan pilih sahaja yang bersesuaian dengan tajuk PDP cikgu pada hari tersebut. Okey. Yang ni cikgu tak payah copy sebab yang ni dah ada. Tapi kalau cikgu nak copy pun tak ada masalah, copy dan paste saja di ruangan template ERPH tu. Okey, untuk bahagian objektif pembelajaran, macam mana saya cakap tadi, cikgu boleh menaip atau copy di ruangan yang disediakan dalam template tersebut. Begitu juga dengan aktiviti PDPC cikgu pada hari tersebut. Boleh copy dan paste atau cikgu nak type pun tak ada masalah. Cuma untuk aktiviti, ia perlu disalin dan tampal, copy and paste satu persatu dan tidak boleh dipilih secara select all and paste. Okey, mengikut ruangan yang telah disediakan. Okey, cikgu kena isi nombor dan juga lengkapkanlah aktiviti tersebut. Bagi bahagian refleksi, cikgu boleh isi dan tulis seperti biasa, dan untuk cikgu mengisi RPH kelas-kelas lain pada hari yang sama, cikgu perlu scroll ke bawah dan isi template seperti biasa. Okey, nanti saya akan tunjuk tutorial dia lah. Okey, cikgu perlu klik dan isi bahagian minggu, tarikh dan masa untuk RPH seterusnya. Untuk ERPH ini, ia adalah secara online, jadi cikgu tak perlu risau, tak perlu klik button save sebab ia telah disimpan secara auto save. Sekiranya macam hilang, bermaksud capaian internet cikgu ada masalah dan dia tak dapat simpan apa yang cikgu type ataupun isi sebelum ni. Jadi pastikan internet adalah tapi taklah kuat sangat internet yang cikgu boleh guna ataupun yang digunakan untuk ERPH ni. Cuma pastikan ada internet lah. Sebab tak boleh guna untuk offline. Tutorial penulisan ERPH. Jom kita tengok macam mana nak isi. Ini bukanlah paparan template yang cikgu akan terima. Ini adalah link. Sekejap. Saya akan share yang lain pula. Sekejap ya cikgu. Dan dia akan minta untuk cikgu agree semua tu. Ini kalau cikgu pertama kali masuk lah. Kalau cikgu dah banyak kali masuk, sebenarnya kalau menggunakan laptop, cikgu hanya klik ataupun type classroom, dia terus auto naik yang cikgu dah buat sebelum ni. Ini pertama kali je cikgu buat. Lepas ni cikgu dah tak perlu masuk macam mana saya tunjuk ni lah. Kalau cikgu menggunakan phone ni macam saya kata tadi, untuk menulis tidak digalakkan sebab dia agak kecil skrinnya. Tapi untuk cikgu menghantar, boleh menggunakan phone. Di mana cikgu klik pada ikon di smartphone cikgu tu dan cikgu buka macam tadilah paparan Google Classroom, kumpulan mana yang cikgu pemantau cikgu yang mana, kemudian cikgu hanya masukkan dalam cikgu search untuk assignment tersebut dan cikgu boleh hantar, klik turn in nanti. Jadi cikgu akan masuk classroom yang ni lah. Cikgu mana ya? Cikgu akan masuk ke bahagian classroom. Jadi bila cikgu buka classroom cikgu, dia akan keluar paparan kumpulan classroom yang cikgu ada. Paparan classroom yang cikgu ada. Jadi sebenarnya cikgu boleh klik sahaja mengikut kumpulan pemantau cikgu lah. Sini jadi untuk paparan di depan ni cikgu akan nampak dia ada stream, dia ada classwork dan people. People ni maksudnya dalam kumpulan cikgu tu ada siapa lagi kan, cikgu yang bersama kumpulan cikgu. Jadi untuk stream ni dia macam mana saya ringkaskan, stream ni adalah ruangan untuk admin ataupun cikgu bagi pengumuman ataupun nak maklumkan atau apa-apa saja di sini, dan rakan-rakan guru yang berada dalam kumpulan yang sama dia boleh baca lah. Tapi untuk template ERPH, cikgu boleh pergi terus kepada classwork. Klik pada classwork. Untuk yang pertama dia hanya ada satu sajalah. Selepas ni dia akan ada banyak mengikut minggu. Cikgu akan tengok M1 itu merujuk kepada minggu pertama. Klik saja dekat new assignment. Dan cikgu pergi ke bawah sikit. Cikgu nampak di situ ada nama cikgu. Ada nama cikgu. Cikgu boleh klik kepada view instruction.
Okay, view instruction dia akan bawa kepada sinilah paparan di mana reminder ataupun makluman tentang bila cikgu kena hantar ERPH tersebut dan juga ada markah. Setiap RPH yang dihantar akan diberi 3 markah oleh pemantau masing-masing lah. Okay. Okay, cikgu tengok di bahagian ruangan kanan cikgu ni. Okay, your work, ada assign. Cikgu jangan klik yang lain, cikgu pergi dekat nama cikgu ni. Situ dan dia akan bawa cikgu kepada template ERPH. Okey. Boleh ya cikgu? Okey, ini dah. Ini contoh yang saya dah buat, yang saya dah isi. Nampak cikgu boleh nampak di sini hampir lengkap lah. Ini untuk taklimat hari ni saya just tunjuk sikit saja. Okey, contoh macam ni lah. Okey, jadi saya mula balik. Katakan cikgu nak isi untuk hari berikutnya. Okey, katakan saya ambil untuk hari Isnin. Pada hari Isnin. Okey, di sini. Okey. Cikgu tengok di bahagian atas ni masa, dia ada minggu, hari, tarikh dan juga masa. Okey, tarikh ni cikgu boleh type lah mengikut hari persekolahan dan untuk hari cikgu boleh klik dekat sini sahaja, dia akan keluar hari pembelajaran lah. Okey, jadi kita katakan ambil Isnin, dah ada. Untuk masa, cikgu klik saja di bahagian masa tu. Kelas cikgu mula pukul berapa, habis pukul berapa. Katakan 10.30 pagi baru ada kelas sehingga 11.30. Okey, 1 jam. Kemudian cikgu klik di sini. Okey, kelas tahun berapa yang cikgu mengajar? Katakan untuk kelas tahun 6. Okey, untuk kelas tahun 6 ataupun rakan-rakan guru yang mengajar tahun 6, tolong klik bahagian star 6. Bukan 6 atas ni ya. Yang tahun 6 atas ni adalah untuk PPKI. Saya tak nak buang sebab template ni adalah template asal. Biarkan saja. Cikgu klik untuk yang star 6 untuk semua mata pelajaran tahun 6. Okey. Okey, bila cikgu dah type, dia akan terus putih di situ. Kemudian pilih kelas. Katakan kelas cikgu ajar adalah 6 USM. Okey, mata pelajaran. Saya ambil mata pelajaran saya iaitu English. So, saya klik di situ. Okey, untuk bahasa Inggeris, kita ada tema iaitu World of Self, Family and Friends, World of Knowledge and World of Stories. Cikgu boleh klik kat situ. Ada subjek yang tidak ada tema, jadi cikgu nak type pun boleh, cikgu nak biar kosong pun boleh. Bergantung pada mata pelajaran masing-masing lah. Kalau untuk sains, dia ada sains bahan, dia ada sains fizikal. Jadi cikgu boleh isi di situ, okay, untuk melengkapkan RPH cikgu. Okey, tajuk untuk bahasa Inggeris dia ada skills. Jadi cikgu klik pada tajuk, dia akan keluar skills. Sebagaimana saya cakap tadi, sekiranya tidak ada, cikgu klik tak keluar apa-apa, maksudnya cikgu boleh type sahaja. Okey, ataupun copy daripada RPH yang lama. Okey, katakan saya punya skills adalah writing. Okey, untuk standard kandungan, cikgu boleh klik sahaja. Bila cikgu dah klik 4, dia akan keluar di sini. 4.3, 4.2. Jadi cikgu boleh pilih sahaja mengikut RPH cikgu, mengikut rancangan pengajaran cikgu yang ada lah. Okey, 4.2 katakan. Kemudian untuk standard pembelajaran, okey, cikgu nak tengok alamat dia naik 4.2. Okey, salah kolom sebenarnya. Okey, 4.21. Okey, ini dia standard pembelajaran. Okey, untuk bahagian atas dah lengkap. Kemudian kita nak pergi kepada objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran, okey. Sebenarnya sekarang saya nak tunjuk untuk copy, saya dah ada dah. RPH saya yang lama, saya nak copy sahaja. Jadi, okey. Saya tunjuk yang ni. Okey, sebagaimana saya nak copy. Macam mana saya nak copy dekat sini? Okey, saya dah copy. Sekarang saya nak paste dekat ruangan objektif pembelajaran. Okey, cikgu nampak di sini ada kolom ataupun kita kata cell. Cikgu jangan copy dekat sini ya. Cikgu pergi dekat FX kat atas tu dan cikgu Ctrl V pun boleh ataupun paste sahaja pun boleh. Nampak dia dah naik dekat atas dan ada di kolom sel di bawah. Okey. Kenapa tak boleh paste kat sini? Okey. Okey, macam saya kata tadi lah. Sebenarnya tak digalakkan paste kat sini sebab satunya dia kalau cikgu copy tu font dia adalah font
Times New Roman, saiz dia adalah 13. Jadi bila dia paste kat sini, dia naik yang samalah, dia akan naik Times New Roman dengan font 13. Jadi tak sama dengan, tak standardized lah dengan yang atas. Okay, kalau kita letak kat sini, tak kira lah font apa pun, dia akan auto default kita punya font dan juga size. Begitu juga kalau sekiranya yang cikgu type untuk, ini tak ada masalah cikgu. Bila pergi bahagian aktiviti, katakan yang dalam template asal tu panjang atau 2 baris, 3 baris. Jadi kalau cikgu paste dekat ruangan dekat sini, dekat cell ni, dia akan jadi, dia tak boleh justify sendiri. Tapi kalau cikgu letak di atas, paste dekat atas, dia boleh justify sendiri. Okey, contoh sekarang, katakan saya buat untuk aktiviti, saya copy. Cikgu boleh copy paste, copy daripada yang asal mengikut kepada kesesuaian kelas cikgu. Nampak? Cikgu tengok macam ni kan? Bila cikgu paste dekat FX kat atas ni, dekat ruangan sel ni tengok macam terlebih sebelah kanan. Jangan risau. Cikgu pergi je, klik di bawah, dia terus justify. Dia terus masuk kolom yang seterusnya. Untuk nombor 2, cikgu nak rapat, cikgu klik atas. Kalau cikgu nak jarak sikit, cikgu klik di bawah. Saya suka jarak sikit supaya dia tak ganggu kita punya aktiviti seterusnya. Dan cikgu boleh ulang, copy paste lesson plan cikgu sehingga selesai lah. Sehingga selesai di sini. Sekali lagi jangan silap, letak di atas. Kalau mula-mula silap macam mana? Tak apa, cikgu boleh undo saja. Undo, so dia akan hilang lah. Macam ni saya nak edit. Edit, cikgu boleh edit dalam ni. Contohnya katakan saya nak buang nombor 1 yang ada tu. Saya boleh edit, saya backspace saja. So, hilang dah nombor 1. Kemudian pergi klik di bawah. Terus dia akan masuk. Cikgu yang risau dia macam naik atas sikit kan? Tak ada apa, yang tu setting dia sikit, tapi tak ada masalah. Selagi dia punya ayat-ayat tu ada dalam RPH kita. Boleh cikgu ulang balik semula proses copy paste untuk aktiviti menggunakan RPH cikgu yang lama. Cikgu ulang sampai habis untuk aktiviti pembelajaran. Kemudian bahagian refleksi, cikgu dah boleh isi di sini. Cikgu isi di sini berapa orang murid pelajar yang achieve. Katakan macam saya akan tulis attendance dulu. Katakan attendance hari tu, katakan pelajar yang hadir hanya 33 daripada 37. Jadi katakan saya nak enter, saya nak sambung bawah je refleksi dia. Boleh buat macam tu. Dan boleh type di atas ni. Katakan daripada 33 tu berapa orang yang mencapai, let's say 28 pupils achieve today's learning objective. Kemudian kita kata berapa orang yang tak mencapai, katakan 5 pupils were given drilling. Drilling exercises to help their understanding. Contohlah. Dia akan keluar dah cikgu punya refleksi. Katakan siap dah untuk satu kelas, cikgu nak pergi ke kelas lain, cikgu hanya scroll pelan-pelan di bawah, dah ada dah hari yang sama, cuma kelas yang lain, cikgu isi seperti biasa. Ingat minggu berapa, cikgu boleh tengok balik ke atas, kita minggu 1, kelas yang mana, dan ulang semula saja cikgu proses dia dan cikgu isi. Kalau cikgu mengajar subjek yang berbeza, katakan hari yang sama ada subjek, contohnya bahasa Inggeris, juga mengajar sains, sama, cikgu just isi yang sama je kat sini. Dan kelas seterusnya adalah kelas tahun 6 juga, contohnya saya mengajar 6. 6 katakan 6 UKM. 6 UKM saya mengajar subjek sains pula. Jadi cikgu boleh scroll tengok sains. Sains. Dan cikgu isilah sains apa. Ni saya kata tema bidang, ada setengahnya ada setengah tidak ada. Jadi cikgu klik kat sini, katakan tajuk adalah sains fizikal dan ada tajuk di sini.
Okey, apa tajuk dia? Kelajuan. Ini maksudnya topik mengikut dalam konteks lah. Mungkin tajuk awalnya adalah kita tengok ya. Oh, ini dah topik yang ke belakang. Ikutlah pada buku teks cikgu lah. Ni saya cuba-cuba saja. Okey, Sains Hayat. Katakan tajuk manusia. Okey, macam itulah. Dan cikgu isi semua standard pembelajaran, standard kandungan seperti biasa di sini. Jadi dah ada sama ada tajuk 2.1 perbiakan manusia ataupun 2.2 statistics saraf, dan untuk yang bawah ni pun sama. Okey, cikgu tengok kan kenapa tak naik untuk standard pembelajaran, sebab atas cikgu tak klik lagi. Katakan contoh, saya klik 2.1 pembiakan manusia, dekat bawah ni dia naik terus. Baru naik. Cikgu tak boleh skip maksudnya cikgu kena ikut flow. Kecuali yang tadi bagian minimum jam setahun ni saja cikgu boleh skip. Tak ada masalah dan cikgu buat seterusnya. Okey. Boleh setakat tu cikgu? Okey, macam mana kita nak send? Tak, kita dah siap, kita nak send. Katakan dah selesai refleksi sehingga hari Khamis. Macam mana saya nak send? Okey. Sekejap saya akan katakan cikgu boleh tutup ni. Okey. Sekarang saya nak stop sharing yang ni. Okey, kemudian kita pergi balik kepada new assignment. Okey, kita patah balik kat depan. Okey. Okay, jadi bila cikgu dah bangkah lah kata-kata keluar daripada template daripada Google Sheet tadi tu, cikgu pergi balik kat depan, back balik kat depan, ataupun cikgu ambil balik yang tulis new assignment. Cikgu nampak di sini. Bila cikgu dah siap, cikgu boleh klik turn in. Kiranya cikgu turn in sebelum pada tarikh yang ditetapkan, due date dia, okey, jadi tak ada masalah. Maksudnya cikgu punya kerja telah dihantar mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Apa berlaku sekiranya hantar lewat? Okey. Jika hantar lewat, dia akan naik dekat sini adalah late lah. Dalam cikgu punya email tu dia kata late. Kalau cikgu tidak hantar langsung, dia akan naik missing. Maksudnya missing tu dalam folder pemantau lah. Dia jadi missing. Okay. Alright. Boleh cikgu ya? Okay, jadi sekarang ni saya nak tambah sikit je lagi tentang taklimat kita tadi. Sedikit saja sebagai penutup sebenarnya. Okay, yang ni saya cakap tadi. Apa yang cikgu boleh buat tadi untuk cikgu turn in, hantar ialah turn in di bahagian your work. Kemudian dia akan ada, bila cikgu dah turn in, dia akan naik paparan unsubmit. Kemudian handed in itu akan muncul bila ERP itu masuk ke dalam folder pemantau kita. Okay. Jika cikgu nak buat pembetulan, maksudnya cikgu tengok ada yang tertinggal untuk cikgu isi, cikgu boleh klik balik bahagian tadi tu yang assignment cikgu tu. Okay, klik unsubmit, dia akan minta permission, dia nak tanya balik mana-mana betul ke nak unsubmit. Maksudnya cikgu klik balik, yes lah. So cikgu boleh edit, lepas tu hantar balik, klik handed in. Okay. Macam ni saya cakap tadi, sekiranya cikgu hantar lewat daripada tarikh dan masa yang ditetapkan, ERP cikgu akan dianggap sebagai hantar lewat ataupun late lah. Dia akan guna late dalam bahasa Inggeris. Jika tidak menghantar langsung, terlupa hantar, assignment cikgu tu akan di-tag sebagai missing. Okay. Saya rasa tak ada masalah untuk permulaan itu. Mungkin cikgu akan ambil masa sebab kita takkan tetapkan due date. Jadi cikgu boleh secara slow and steady faham dan cuba isilah. Okay. Alright, ini antara soalan-soalan lazim yang mungkin guru tanya lah. Terfikir apa ya nak tanya ni. Okay, ini antara yang saya sediakan. Yang pertama, boleh tak copy paste sahaja RPH dan aktiviti yang ada dalam komputer ataupun drive cikgu? Okay, jawapannya boleh. Macam mana yang saya buat tadi, cikgu boleh buka, maksudnya buka tab lain untuk RPH cikgu. Kemudian cikgu boleh copy dan paste di ruangan FX yang saya tunjuk tadi tu. Boleh cikgu, tak ada masalah. Cikgu jangan delete, buang pula cikgu punya RPH yang lama. Boleh guna balik. Okey, yang soalan kedua. Boleh tak ERPH ditulis menggunakan telefon bimbit atau tablet? Okey, untuk telefon bimbit, saya rasa tidak sesuai menggunakan telefon bimbit untuk menulis ERPH.
Tetapi kalau cikgu nak turn in sahaja, maksud cikgu dah siap menggunakan laptop, dah siap dengan refleksi, hari Khamis tu cikgu rasa cikgu nak hantar dah. Boleh tak hantar sebelum hari Sabtu? Katakan due date Sabtu. Saya nak hantar hari Khamis tu juga sebelum balik sekolah tu. Boleh cikgu, tak ada masalah. Sebab dia sebelum tempoh masa dia. Okay, kalau nak hantar hari Sabtu pun boleh. Tapi takut kalau lewat kita terlupa kan. Untuk phone boleh. Untuk tablet saya dah cuba, sebenarnya boleh untuk cikgu menulis dan menghantar. Sebab dia punya paparan sebagaimana macam laptop kita lah. Cuma agak susah sikit dia skrin dia agak kecil. Tapi boleh cikgu. Cikgu nak type boleh, cikgu sebab dia boleh klik-klik dan cikgu boleh copy paste. Tak ada masalah. Boleh untuk menulis. Untuk telefon bimbit ni hanya sesat untuk cikgu hantar sahaja. Okey, bagaimana menulis ERPH harian? Jika terdapat cuti umum atau program atau peperiksaan di sekolah. Okey, untuk cuti-cuti ataupun kita kata ada program yang memang satu sekolah terlibat ataupun mungkin mengikut tahun. Contohnya mungkin tahun 6 kita buat minggu itu adalah bengkel. Okey. Jadi cikgu sebenarnya boleh je copy, ambil balik katakan surat ke ataupun poster ke untuk tampal dekat ruangan tersebut. Untuk ruangan hari kelas cikgu mengajar lah. Tetapi kalau untuk satu sekolah, maksudnya terlibat cuti, okay, admin akan hantar template dalam email cikgu. Cikgu boleh ambil dan copy. Cikgu boleh ambil template yang ni, copy. Ataupun saya akan buat sebenarnya. Saya akan buat siap-siap template cuti mengikut hari persekolahan. Jadi cikgu tak payah buat lah. Kecuali kalau peperiksaan atau program tertentu sahaja yang mana cikgu boleh copy dan paste. Okay. Alright, untuk cuti umum, saya akan buat siap-siap dalam template tu. Okey, boleh tak gabungkan dua kelas untuk mata pelajaran dan aliran yang sama dalam satu ERPH? Okey, kalau cikgu tengok tadi, kalau ERPH kelas, satu template itu pada hari yang sama, satu tu untuk satu kelas. Kalau cikgu nak pergi ke kelas lain, walaupun mengajar subjek yang sama, scroll ke bawah, ambil template yang berikutnya. Tapi cikgu boleh je copy semua aktiviti yang sama. Kalau kelas tu adalah kelas yang sederhana, mungkin cikgu boleh ubah suai aktiviti tu saja. Tapi tidak boleh gabungkan, maksudnya tahun 6 nak buat siap-siap dah 6 UM dengan 6 UK. Tak boleh sebab dia hanya boleh klik satu saja. Okey? Alright, nombor 5, boleh tak refleksi ERPH ditulis menggunakan telefon bimbit atau tablet? Dah jawab tadi dah. Boleh. Boleh. Boleh tak guru menghantar atau turn in ERPH menggunakan telefon bimbit? Jawapannya boleh. Okey, boleh tak ambil balik RPH yang telah dihantar jika ingin membuat pembetulan atau tambahan? Okey, macam saya terang tadi, kalau cikgu nak buat penambahan ataupun macam teringat refleksi lupa nak tulis, cikgu boleh pergi balik, buka balik Google Classroom cikgu, ambil balik dekat assignment cikgu tu, kemudian unsubmit, klik balik yang submit, dia akan minta satu persetujuan betul ke nak unsubmit balik, cikgu tekan je yes, unsubmit. So kemudian cikgu boleh buat penambahan, perubahan. Tapi cikgu kena ingat bila cikgu nak buat pembetulan atau tambahan, pastikan dia tidak melebihi hari ataupun masa yang kita tetapkan untuk due date dia. Kalau dah terlebih, cikgu tak boleh ambil lah. Kalau tak nanti cikgu punya RPH dianggap missing. Bukan missing, maaf. Dia anggap late. Kalau cikgu dah buat, hantar, ambil balik, tapi dah terlebih masa, dia akan anggap late. Dia akan naik tag sebagai late. Okey, yang ke-8, apa perlu dibuat jika guru tersilap mengisi ERPH mengikut jadual kelas? Tertukar waktu pada bahagian ERPH. Maksudnya cikgu dah isi kelas 8.30 hingga 9.30. Kemudian kelas yang berikutnya cikgu teringat, alamak ada kelas rupanya 7.30 hingga 8.30. Okey, cikgu boleh je terus buat, continue sahaja. Kalau cikgu nak ubah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau cikgu rasa macam ni, cikgu guna saja. Kalau dah macam dah last minute baru perasan, alamak dah tersilap, cikgu teruskan saja. Okey, tapi sebaik-baiknya kita isi mengikut jadual kita lah. Kelas mana yang awal, kelas mana yang kemudian, ikut kepada template-template dari bahagian bawah. Okey, bagaimana untuk mengetahui makluman assignment ERPH dihantar? Okey, bila cikgu klik turn in, dia akan naik unsubmit. Okey, macam saya kata tadi, unsubmit itu maksud cikgu dah hantar. Unsubmit itu naik bila yang cikgu hantar tu sebelum tarikh due date dia. Tetapi kalau cikgu hantar tu memang dah betul-betul hari untuk cikgu submit, dia akan terus handed in.
Jadi maksudnya cikgu dah tahu maklumannya assignment cikgu telah dihantar dan dia akan hantar notification ni ke dalam email MOE cikgu lah. Cikgu tengok dalam Gmail cikgu dah, dalam email tu kan, dalam inbox tu dia akan tulis kata dah hantar atau belum. Okey, soalan terakhir, bagaimana pentadbir boleh melihat assignment ataupun ERPH yang dihantar atau turn in oleh guru-guru? Okey, untuk pentadbir sahaja boleh lihat bahagian people tu. Okey, kita ada stream, kita ada classwork, kita ada stream, kita ada people. Cikgu boleh klik people kat situ, lepas tu dia ada view assignment. Cikgu boleh klik kat situ untuk tengok siapa hantar, siapa yang tidak hantar ataupun siapa yang late, yang hantar lewat. Okey. Boleh ya cikgu? Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya mengenai pengurusan ERPH untuk sesi 2024 hingga 2025. Saya mengharapkan guru-guru dapat faham dan kita bersama-sama, saya akan membantu cikgu-cikgu dalam pengurusan ni. Jadi cikgu kalau ada masalah jangan segan, jangan rasa silu untuk bertanya, kerana apa yang kita buat ini adalah semata-mata untuk kebersamaan kita ini adalah untuk memacu pendidikan Kedah dan semoga sekolah SKSPK kita sebagai tagline dia SKSPK Towards Excellent. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan semasa menerangkan dan harap SKSPK dan juga ERPH ini akan berganding bahu bersama untuk menjana kecermangan sekolah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.